satu rencana yang menunjukkan dengan jelas kejadian-kejadian kemalangan disebabkan oleh lubang-lubang di jalan raya. Dan saya ingin di sini menyeru pihak Majlis Perbandaran Pulau Pinang supaya melakukan tugas-tugas memantau jalan raya tersebut dan juga memberi perhatian kepada jalan raya yang utama, terutamanya jalan raya yang berada di kawasan-kawasan perjalanan utama atau protocol roads dengan izin, supaya tidak berlakulah insiden-insiden jalan raya berlubang kerap kali. Yang berbahagia Tuan Speaker, saya juga mohon Yang berhormat Tuan Speaker, dengan izin, saya juga mohon supaya dalam bajet yang dicadangkan, kita memberi perhatian kepada penubuhan kawasan-kawasan, penubuhan pasukan-pasukan rela. Kerana saya mendapati bahawa sejak kebelakangan ini, seperti yang telah dikatakan oleh yang berbahagia, yang berhormat rakan saya daripada Datuk Keramat, kejadian-kejadian pecah rumah, rompakan, bunuh dan sebagainya makin menular dan berluasa. Di kawasan Seri Delima, baru-baru ini pada minggu yang lalu, di mana terdapat banyak syarikat-syarikat yang berkecimpung dalam perniagaan menjual kereta-kereta terpakai mewah. Terdapat satu insiden di mana seorang pengusaha telah dibunuh dan 8 kenderaan kepunyaan beliau di syarikat tersebut telah pun dicuri. Mujurlah, boleh saya katakan, perkembangan positif adalah orang-orang yang telah dikatakan telah melakukan kesalahan tersebut telah pun diberkas. Saya difahamkan bahawa penyiasatan sedang berlangsung dan untuk mengelak daripada insiden-insiden ini berulang kembali, dan untuk juga menjamin keselamatan khususnya wanita di kawasan-kawasan tersebut yang akan pergi bekerja pada waktu pagi, gadis-gadis muda dan juga anak-anak kita yang pergi ke taman-taman permainan kanak-kanak. Saya dengan izin memohon supaya kerajaan negeri memberi perhatian. Selain daripada, walaupun saya ingin menyatakan satu dana permulaan sebanyak 1 juta telah pun disediakan, tapi saya ingin di sini menyeru kerajaan negeri Pulau Pinang supaya berhati-hati dan juga memberi perhatian kepada implementasi dan penggunaan dana tersebut, dan juga meletakkan kalau boleh satu standard operating procedure dengan izin untuk adun-adun dalam kawasan-kawasan tersebut terlibat sama sekali dalam penubuhan pasukan-pasukan keselamatan, supaya dana 1 juta tersebut boleh mencapai matlamat yang diingini oleh Ketua Menteri. Yang berhormat Tuan Speaker, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Ketua Menteri Pulau Pinang kerana sebelum kita bersidang pada hari ini, saya telah diminta oleh penduduk di kawasan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Menteri Pulau Pinang kerana semasa bulan puasa, beliau juga telah meluangkan masa untuk bersama-sama dengan masyarakat Islam di kawasan Sungai Gelugor dan telah bersama-sama untuk berbuka puasa dengan jemaah-jemaah di masjid di Taman Tun Sadun. Saya rasa pendekatan yang diambil oleh Ketua Menteri kita menunjukkan bahawa beliau suka bersama-sama masyarakat, dan bahawa dana-dana yang disediakan untuk majlis-majlis berbuka puasa juga menunjukkan pendekatan kerajaan negeri Pulau Pinang untuk bersama-sama masyarakat, dan juga pada setiap masa bersama-sama mereka untuk merendahkan diri semasa majlis-majlis seperti berbuka puasa, hari raya dan sebagainya. Baru-baru ini, yang berbahagia Tuan Speaker,
kita juga telah menganjurkan satu majlis di DON kawasan Seri Delima, di mana kita telah menyediakan bantuan-bantuan kepada 30 keluarga miskin, di mana kita memberi bantuan seperti hamper-hamper dan sebagainya sempena majlis Hari Raya dan juga Deepawali. Perkara-perkara ini saya berbahas di sini kerana kalau tidak dibahaskan, perkara-perkara yang dilakukan mungkin terlepas pandang. Dan dengan izin, saya percaya credit has to be given where it is due. Dengan izin. Yang berbahagia Tuan Speaker, yang berhormat Tuan Speaker, dengan izin, saya di sini ingin sekali lagi menyatakan bahawa bajet yang telah dicadangkan oleh Ketua Menteri merupakan satu bajet yang memang bersifat membantu rakyat dan bukanlah satu bajet yang hanya memberi perhatian kepada segelintir masyarakat. Kalau dilihat di sini selepas persidangan kali pertama, seruan saya supaya penyediaan dana untuk orang-orang yang kurang upaya telah juga diberi perhatian. Malahan boleh dikatakan bahawa di Komta sendiri yang menjadi pusat pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kemudahan-kemudahan telah pun disediakan untuk orang kurang upaya untuk masuk ke bangunan tersebut. Dan perubahan ini juga telah baru-baru dilakukan walaupun pemerintahan negeri Pulau Pinang berada dengan Kerajaan Barisan Nasional selama 50 tahun. Dan saya harus juga menyatakan di sini, yang berhormat Tuan Speaker, bahawa kita harus memastikan supaya apa yang telah dicadangkan oleh yang berbahagia, yang amat berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang harus mencapai sasaran. Dan kita harus memastikan bahawa semua kaki-tangan kerajaan di Majlis Kebenaran Pulau Pinang dan PBT yang berkenaan pastikan bahawa niat ikhlas Ketua Menteri kita dan juga ahli-ahli Exco yang telah dicerminkan melalui bajet ini sampai kepada sasaran yang ditujukan. Yang berhormat Tuan Speaker, saya juga tertarik dengan defisit yang dialami oleh Majlis Perbandaran Seberang Perai. Harus juga nyatakan di sini bahawa Majlis Perbandaran Seberang Perai adalah pihak berkuasa tempatan yang mempunyai mahkamah sendiri untuk pengutipan dana, seperti untuk kesalahan-kesalahan saman dan sebagainya. Namun demikian, saya tertarik bahawa MPSP makin mengalami defisit. Saya ingin tanya kepada Exco yang berkenaan, kalau pihak Majlis Perbandaran Seberang Perai telah pun menyediakan mahkamah tersendiri